Penonton Selamat Pagi Malaysia, sekarang ini kita akan memberikan ruang dan peluang kepada persembahan teater, teater syair Redap Duka Pulau Sikeles. Kalau dah bersedia, jom kita saksikan. Silakan. Baju putih, selendang putih, baju dipakai pergi sembahyang. Allah kasih, Muhammad kasih, Rasulullah terlalu sayang. 2 hari bulan rejangnya kijang. Puntung kuyan, Kalaulah buat puntung kuyan, biar bersungguh jagung gembah, pasti mati. puntung jannah. Assalamualaikum. Orang kaya Seri Agar di Raja Datuk Sagor. Assalamualaikum. Datuk Mufti Datuk Maharaja Lela Pandak Lam. Ya, mereka bakal kemari. Dan Puntum telah pun bersedia, Datuk. Kali ini, kalaupun Pasir Salak bakal menangkun darah pahlawannya sendiri, Melayu tidak akan sekali berundur dan gentar. Tak gentar beliung memandang kampas tersergam tinggi Datuk Sagor. Sekalipun darah kita bertakung, semuanya syahid kerana Allah. Puntum, di mana harus kita bersedia? Di tebing barat, seberang sungai Pasir Salak. Esok si berdebah British itu akan ada di sana, Datuk. Datuk Sagor, siapkan para pemuda Pasir Salak. Waspada. Jangan ada yang bermuka dua supaya tidak kucar rancangan kita. Baiklah, Datuk Maharaja Lela. Si cilik licik Lela Rentaka pun sudah bersedia membidik lawannya. Hamba mohon izin ke sana. Datuk Sagor, wajihadil fi sabilillah. Demi agama, bangsa dan tanah air kita. Datuk Maharaja Lela. Ayo. Berangsur kita ke tebing. Sementara fajar belum mula menjengah. Kalau malam, risau hamba berarak ke sana, Datuk. Baik. Itulah dia pementasan teater syair Redap Duka Pulau Seychelles. Ya. Ya.
Okey. Okey. Dan seterusnya Sophie, kita cukup berbesar hati juga pada pagi ini kerana kita bersama dengan penulis skrip dan juga pengarah teater ini iaitu Puan Syahidatul Munirah. Selamat pagi. Okey, dan kita menjemput lagi dua pelakonnya, pelakon utamanya. Bawa apa tu? Risau nak tanya tu nama apa yang dibawa tu sebenarnya. Silakan. Okey, silakan. Okey, ini pelakon-pelakon kita. Mungkin sudah kenalkan dulu. Ya, nama kita pelakon ada Fahmi Zamari selaku pelakon dan juga Abra Ashraf juga merupakan pelakon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey. Kita dapat rasa ya perjuangan di negeri Perak ketika ini kan. Itu yang dibawakan oleh teater Syair Redap Duka Pulau Seychelles ini. Dan kalau sebagai penulis skrip dan pengarah teater, kenapa memilih orang kata apa genre dan juga pencitraan seperti ini? Ya, baik. Selama saya menulis juga, saya memang menulis karya-karya berbentuk sejarah. Okey. Dan untuk tahun ini, sebab tahun lepas saya ada menulis teater syair juga, tapi tentang sejarah Patani dan hubungannya dengan Kerajaan Pahang. Tapi untuk tahun ini, Puan Julia dari Dewan Bahasa dan Pustaka minta untuk pentaskan sejarah negeri Perak pada 16 September sempena Hari Malaysia. Jadi waktu tu sebenarnya saya pun baru tahu nama Pulau Seychelles ni. Sebab waktu tu saya macam menggali cerita-cerita sejarah dan memang kita tahu cerita Datuk Maharaja Lela dari kita Sebab sekolah dalam lagi. sejarah pun tak ada nama Pulau Seychelles. Betul. Tapi Datuk Maharaja Lela dan pemberontakan Melayu ke atas Presiden British JW Bush tu banyak ceritanya. Sebenarnya usai Datuk Maharaja Lela, si Puntum dan Datuk Sagor dibunuh kerana memberontak dan membunuh JW Bush. Sultan Perak pada waktu itu, Sultan Abdullah dan sekumpulan pembesar Melayu telah dibuang negeri dan dihantar ke Seychelles, Afrika. Bertahun lamanya tak dibenarkan pulang. Jadi pada saya ini yang kita kena angkat supaya generasi kita tahu sejarah ini. Lebih memahami dan mengetahuilah tentang sejarah ini kan khususnya kan. Okey. Dan mungkin boleh kongsikan juga watak-watak muka tu. Wow. Dia punya efek itu memang cantik Okey, jadi watak sebagai Saya sebagai Datuk Maharaja Lela. Okey, Datuk Maharaja Lela. Okey, jadi bagaimana wataknya yang dibawakan di pentas nanti? Kita telah sebelum ini sudah ada pementasan yang pertama dan saya sudah membawa watak Datuk Maharaja Lela dan ini kali kedua. Okey. Jadi segala persiapan itu insya-Allah kita dah bincangkan dengan puan pengarah untuk secara fizikal dan secara dalaman Maharaja Lela untuk mencipta satu watak Maharaja Lela itu. Insya-Allah. Baik. Jadi persediaannya insya-Allah lah rapilah pastinya. Okey. Dan kalau kita nak ke sebelah sana, namanya tadi adalah Puntum. Okey. Puntum ini wataknya bagaimana dan apa mesej yang dibawakan dalam teater ini? Okey, Puntum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Puntum untuk waktu kita buat pementasan pertama dulu di Buta Perak, untuk watak Puntum tak diwujudkan. Okey. Sebab ada sikit kekangan. Tapi sebenarnya Puntum ni kalau ikut sejarah dialah yang turut mengikut Datuk Maharaja Lela, Datuk Sagor pergi serang tentera-tentera British, betul? Betul. Dan juga membantu untuk membunuh JW Bush. Dan dalam buku sejarah juga orang tahu Puntum ni juga antara hero lah dalam sejarah ini. Cuma untuk kali ni perfahaman saya dan pengarah sebagai penulis juga Kak Syah, dia cakap Puntum ni sebenarnya adalah jelmaan daripada Datuk Maharaja Lela. Tahu macam masyarakat Melayu dulu lagi Datuk Maharaja Lela adalah Datuk Mufti. So orang-orang dulu dia ada macam mistiknya sikit yang diorang jaga kan. Diorang apa? Pelihara benda tu. Diorang adalah jaga benda tu. So itu buatkan saya lebih menarik lah untuk memeran watak sebagai si Puntum. Dia bukan hanya seorang orang asli, tapi dia ada something dalam badan dia yang menjadi jelmaan. Maharaja Lela. Sebab itu dia sentiasa mengikut ke mana-mana sahaja. Apa yang diperjuangkan, Puntum juga akan perjuangkan bersama-sama. Betul. Faham. Sentiasa berada bersama di sisi. Okey. Dan antara yang lain juga Puan Syah, mungkin boleh kongsikanlah bagaimana ketika sambutan ataupun pementasan yang pertama itu diadakan, bagaimana sambutan orang ramai ketika itu? Baik.
waktu tu kami buat di Kepulauan Warisan Budaya Pulau Misa Melayu. Okey. Yang mereka memang ada balairung. Dia buat balairung di situ. Jadi kami tak banyak set waktu tu. Okey. Sebab di situ sendiri dah ada balairung dan mereka juga ada adat istiadat mereka yang kita tak boleh langgar. Jadi kita ikut. Tapi seronoknya teater outdoor ni, dan bila dia buat di kampung, orang kampung semua turun. Dan bila dia tengok silat, tadi ada paparan silat kan, dan kita gunakan silat tu pesilat-pesilat cilik, silat gayung Malaysia. Sebab kita nak tunjuk yang zaman dulu anak pahlawan pun bertempur. Jadi waktu tu bila mereka tengok si cilik-cilik ni bersilat, memang gamat dengan wajah Adil fi sabilillah. Allahu akbar. Jadi kita rasa seronok. Tapi sebagai seorang mungkin pelakon, penulis juga pengarah, saya sendiri ada rasa macam kita kena bawa dengan set dan prop yang lengkap pula. Maka kita ada dua rasa tu. Contohlah, ini adalah meriam Lela Rentaka. Apa berat ni? Replikat. Meriam ini adalah meriam orang Melayu yang digunakan di seluruh Kepulauan Melayu. Dan pada waktu pembunuhan JW Birch, bila dia punya koncu-koncu dah datang, meriam ini yang letupkan. Jadi pada saya, mungkin kita boleh sebut dalam dialog waktu di Pulau Misa. Tapi untuk paparan dalam auditorium, kita kena tunjuk sebab penatlah kalau kita baca buku-buku sejarah yang mengatakan Melayu kalah dengan orang yang datang menjajah tu sebab senjata kita lemah. Tidak, kita ada senjata api yang cukup banyak. Jadi kali ini kita nak tunjukkan pada anak bangsa secara kita. visualnya bagaimana, realitinya apa yang ada ketika itu kan. Dan memegang watak Datuk Mahdi Laila ini bukannya senang. Saya kira pasti ada cabaran-cabarannya. Kita nak menghayati watak tu bukan senang kan. Lagi-lagi saya ni bukan pelakon, lagi susah. Sebagai pelakon pun juga pasti ada orang kata apa cabaran yang perlu dihadapi. Mungkin boleh kongsikan, dan sejauh mana penghayatan watak Datuk Mahdi Laila kepada diri sendiri. Untuk mencipta watak Datuk Maharaja Laila, sebab kita tak ada rujukan macam mana secara fizikal, yang kita ada cuma lakaran-lakaran saja yang kita ambil itu saja sebagai rujukan kita. Tapi untuk pembinaan dalaman Datuk Maharaja Laila itu, saya merujuk dengan puan pengarah saya, dengan kita buat beberapa kajian yang mengatakan dia adalah seorang mufti, dan dia ada diberikan kuasa untuk memancung tanpa bersoal, tanpa bertanya. So nak katakan dia sebagai seorang mufti yang memang mahir dengan undang-undang. Dia sangat mahir dengan tugasan dia yang diamanahkan pada dia itu, kepercayaan yang diberikan pada dia itu. Dia boleh memancung tanpa bersoal. Jadi kita nak macam mana kita nak apply benda itu dalam diri kita untuk nak wujudkan Datuk Maharaja Laila itu. Perlukan persiapan rapi lah. Bukan mudah. Bukan mudah. Ya, nak memahami. Maksudnya karakter sekarang ni pun. Okey, kalau boleh Puan kongsikan juga kita bawa kepada penonton untuk sama-sama menghadirkan diri ke pementasan teater syair redap duka Pulau Seychelles ini, mana dan bila? Baik. Jadi kita pementasan ini akan dijalankan pada 8 dan 9 Disember. Ada 3 waktu tayangan, iaitu pada 8 hari bulan pada pukul 8.30 malam, 9 hari bulan pada pukul 3 petang dan 8.30 malam. Di Panggung Budaya Universiti Pendidikan Sultan Idris. Datanglah kerana kita akan mengangkat banyak lagi warisan Melayu, seperti contoh Rejang, iaitu bagaimana Melayu dulu menilik cara untuk berapa hari bulan kita nak turun untuk bertempur. Kalau kita tak ikut, mungkin akan kalah. Berapa hari bulan kita nak turun ke samudera, kalau tak ikut, mungkin akan karam. Sebab orang Melayu dulu bukan suka-suka, tapi mereka ada ilmu geografi, ilmu pelbagai ilmu kan. Dan itulah yang kita akan paparkan dalam teater syair redap duka Pulau Seychelles. Bukan saja syair, tapi pelbagai lagi khazanah Melayu. Sangat menarik ya. Jadi jangan lupa hadirkan diri anda pada 8 Disember dan juga 9 Disember 8.30 malam ataupun mungkin jam 3.30 petang, dan juga 8.30 malam nanti di Panggung Budaya Universiti Pendidikan Sultan Idris ataupun UPSI. Terima kasih ucapan pertama kita pada pagi ini, dan penonton seterusnya kita akan berhenti berehat seketika. Teruskan bersama kami dalam Selamat Pagi Malaysia selepas ini.